Okey, ini adalah tajuk kita pada malam ini, iaitu uh, tajuk tingkatan 4 bab 1 warisan negara bangsa. Okey, seperti yang cikgu maklumkan ya pada kelas 3 hari yang lepas berkaitan dengan tips peperiksaan. Okey, untuk kelas ini kita ada 3 fasa sebenarnya. Jadi ini adalah fasa yang pertama, iaitu fokus minimum, di mana untuk lulus sejarah sebenarnya cukup mudah untuk pelajar. Pelajar hanya perlu menguasai 6 bab ya, iaitu tingkatan 4. Tingkatan 4, bab yang perlu pelajar kuasai ialah bab 1 dan bab 2. Okay, manakala tingkatan 5, bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Jadi 6 bab ini adalah bab ataupun fokus minimum lah untuk pelajar lulus dalam sejarah. Jadi untuk malam ini, siri yang pertama ini, kita akan fokus kepada tajuk bab 1 ni ya. Okey, jadi untuk makluman semua pelajar, bab 1 ni dia termasuk dalam tajuk 9 ya. Tajuk 9. Jadi di dalam tajuk 9 ni sebenarnya ada 2 bab, iaitu bab 1 dan bab 2 ya. Jadi daripada analisis yang kita buat, okay, setiap tahun daripada tajuk 9 ini satu soalan akan keluar daripada tajuk 9 ini ya. Jadi 2021 dia sudah keluar di tajuk 9 ini bab 1 ya, bab 1 soalan struktur ya, soalan struktur. Kemudian ulangan dia sudah keluar bab 2, okey, iaitu maksud nasionalisme dan juga faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Okey, kemudian tahun 2022 SPM sebenar, okey, dia keluar esei ya, iaitu keunggulan sistem pentadbiran. Okey, jadi bila kita lihat di sini, maksudnya ada 3 subtopik daripada bab 1 ini sudah keluar, manakala daripada bab 2 ni baru 2. Jadi ada banyak kemungkinan yang boleh berlaku di sini. Jadi untuk malam ini, oleh kerana kita punya tajuk adalah fokus minimum, 6 bab ini kita tidak akan skip ya. Kita tidak mau ambil risiko untuk fokus soalan-soalan yang belum keluar ya, sebab kita punya target ialah kita mau selamat dulu. Maksudnya selamat ni biarlah 6 ni kita kuasai, sekurang-kurangnya kita boleh lulus. InsyaAllah kalau kertas 1 itu kita boleh dapatkan markah yang lebih bagus, kita boleh dapat grade C ya di situ. Okay, selepas 6 bab ni, itu terpulang kepada pelajar sama ada mau pergi fokus lanjutan, okay, ataupun terus mau pergi kepada tajuk-tajuk fokus ya, tajuk-tajuk fokus. Maksudnya mau skip tajuk-tajuk itu ya. Tapi untuk saya, kita akan ambil 14 topik untuk dapat A ni kita fokus. Itu pun sudah diskaun maksudnya ya. Sepatutnya kita ada 20 bab, kita kuasai 14 bab, kita sudah diskaun 6 bab, kita boleh dapat A sudah ya, grade A. Okey. Kita tengok di sini. Okey, 1.1 dan 1.2. Okey, ini sebenarnya kalau pelajar itu bijak, okay, maksudnya kita belajar satu kali saja, kita sudah boleh cover 2 subtopik di sini, yaitu ciri-ciri kerajaan alam Melayu, okay, dan juga Kesultanan Melayu Melaka lah. Kita boleh cover di sini, yaitu latar kerajaan alam Melayu dan juga Kesultanan Melayu Melaka. Okay, jadi di dalam 1.1 ni, yaitu latar belakang negara bangsa, apa yang pelajar perlu kuasai? Yang pertama ialah pelajar kena kenal pasti, kena tahu dulu ya, apakah negara-negara atau apakah kerajaan ya yang terlibat dalam alam Melayu ini. Jadi ada beberapa negara di sini, ada beberapa kerajaan di sini: Punan, Champa, Kedatua, Gangganegara, Sriwijaya, Angkor dan Majapahit. Okey. Kerajaan-kerajaan ini pun sebenarnya boleh disoal ya. Mungkin dia minta, kalau kita tengok dalam soalan SPM sebelum ni ada soalan dia minta negara-negara yang terlibat dalam perang dunia.
pertama. Jadi tidak ada kemungkinan juga soalan itu boleh tanya tentang kerajaan, apakah kerajaan alam Melayu. Jadi sekurang-kurangnya pelajar perlu ingat dua lah, paling sedikit dua kerajaan Melayu. Oke, kemudian kita mau tahu ciri-ciri kerajaan alam Melayu. Apa ciri-ciri kerajaan alam Melayu? Oke, ciri-ciri ini yang kita perlu ambil serius ya, sebab ciri-ciri ini memang daripada analisis yang kita buat, dua peperiksaan sama ada daripada kerajaan alam Melayu ataupun Kesultanan Melayu Melaka, kedua-duanya membincangkan tentang ciri-ciri. Okay, sama ada ciri-ciri kerajaan alam Melayu ataupun ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka. Oke, kalau kita lihat di sini, sebenarnya ada banyak persamaan di antara kerajaan alam Melayu dengan Kesultanan Melayu Melaka. Oke, contoh kita boleh lihat di sini, yang pertama kita boleh tengok yang sama, yaitu satu undang-undang, yang kedua ialah wilayah pengaruh, dan yang ketiga ialah rakyat. Jadi maksudnya di sini sahaja pun pelajar ingat, pelajar sudah boleh dapat 3 marka di situ ya. Maksudnya undang-undang, wilayah pengaruh, dan rakyat, pelajar sudah boleh dapat 3 marka. Belum lagi termasuk dia punya huraian. Jadi kalau 3 dia punya fakta, okay, 3 ini fakta, okay, campur 3 huraian pelajar ingat, maksudnya pelajar sudah boleh dapat 6 marka. Okay? Nanti kita akan pergi secara detail lah tentang huraian tuh. Oke, kemudian ada perbezaan dari aspek ciri-ciri ini, khususnya Kesultanan Melayu Melaka, di mana di dalam Kesultanan Melayu Melaka kita boleh lihat ada 2 penambahan di situ ya, kedaulatan dan lambang negara ya, kedaulatan dan lambang kebesaran, kedaulatan dan juga lambang kebesaran. Oke, sebelum itu ya, minta maaf bagi memberkati, kita lupa tadi bagi memberkati majlis kita pada malam ini, walaupun tadi saya ada mukadimah berkaitan dengan doa, adalah lebih baik juga kalau pelajar-pelajar yang beragama Islam ya membaca umul kitab Al-Fatihah, manakala pelajar-pelajar yang bukan beragama Islam boleh membaca doa mengikut kepercayaan masing-masing, sebab doa itu adalah senjata yang paling ampuh untuk kita berjaya. Al-Fatihah. Oke, terima kasih admin karena ingatkan satu perkara yang penting ya, yang boleh mengubah, mengubah persepsi kita, boleh mengubah keputusan kita adalah doa ya. Oke, berbalik kepada tadi. Oke, ada 2 penambahan yang kita boleh lihat berbeza dengan dengan kerajaan alam Melayu, yaitu kedaulatan dan lambang kebesaran. Oke, tapi yang minimum perlu ingat. Maksudnya kalau boleh ingat 2 ini, itu bonus kepada pelajar lah, sebab biasanya apa yang kita lihat dia tidak akan minta secara khusus ya, maksudnya dia akan minta secara umum. Maksudnya jelaskan ciri-ciri kerajaan alam Melayu, jelaskan ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kalau dia minta secara umum, maka pelajar ingatlah benda yang mudah, yang maksudnya yang ingat satu tapi boleh jawab 2 soalan ya. Dan bagi memudahkan pelajar, sebenarnya kita sudah buatkan akronim di sini ya. Jadi pelajar boleh ambil perhatian di sini, apakah akronim untuk kita mengingat ciri-ciri. Oke, yang pertama ialah WI ini ialah, kalau kita tengok WI ini sebiji macam ini, wilayah ya. Sama, maksudnya wilayah pengaruh. Jadi ingat wiraku, yang pertama kita ingat wilayah pengaruh, oke. Yang kedua kita tengok di sini RA. Oke, RA ini yang pertama ialah rakyat, RA ada di alam Melayu dan juga ada di Kesultanan Melayu Melaka, dan yang ketiga raja. Oke. Raja untuk kerajaan alam Melayu, kerajaan untuk Kesultanan Melayu Melaka. Ini nanti kita akan tengok huruf K ini. Tapi sebenarnya kedua-dua ini saling berkait. Contohnya raja memerintah sesebuah kerajaan. Oke, kerajaan diperintah oleh raja. Maksudnya pelajar boleh guna ayat itu. Maksudnya raja merupakan pemerintah
sebuah kerajaan ataupun pemerintah tertinggal dalam sebuah kerajaan pun boleh dapat marka, ataupun tulis ayat itu kerajaan diperintah oleh raja pun sama juga ya. Oke, kemudian yang seterusnya ialah K ya. K. K ini merujuk kerajaan. Oke, kemudian merujuk kepada kedaulatan, merujuk kepada kebesaran, yaitu lambang kebesaran, dan U ni merujuk kepada undang-undang. Jadi ini antara cara yang mudah lah bagi saya untuk pelajar ingat. Jadi wiraku pelajar sudah boleh dapat 4 marka untuk fakta ya, dan 6 marka untuk kesultanan Melayu belum masuk dia punya huraian. Okay, cuma dengan syaratnya ialah bila kita huraikan jangan ditulis ciri-ciri kerajaan alam Melayu ialah raja, koma, undang-undang, koma, wilayah pengaruh dan rakyat. Nah, kalau begitu kamu jawab, kamu hanya dapat 1 marka saja. Ada cara dia, nanti kita akan tunjukkan ya. Oke. Oke, ini contoh ya. Ini contoh soalan SPM tahun 2021. Kita boleh lihat di sini. Soalan 1E dia minta 2 ciri ya. 2 ciri. Maksudnya pelajar hanya perlu nyatakan saja ciri itu. Nah, jadi kalau pelajar ingat wiraku itu memang tidak ada masalah lah untuk dapat 2 marka. Oke. Kemudian kita tengok soalan yang kedua. Jelaskan kedua-dua ciri tersebut. Oke. Jadi kalau kita tulis di sini raja ya, maka huraian 1 Roman ini pun mesti berkaitan dengan raja ya. Oke, kalau yang kedua ini kita tulis rakyat, maka huraian yang kedua mesti rakyat. Jangan di sini raja, tapi di sini tidak ada pun raja. Maka di sini kemungkinan tidak ada marka, kita akan bagi marka yang 4 marka ini ya. Jadi kalau mau selamat, mungkin takut jawabannya salah, seperti yang saya bagi tahu masih boleh ditambah. Yang ketiga yaitu undang-undang umpamanya, ataupun mau tambah lagi 1, 4 wilayah pengaruh, boleh, tidak ada masalah ya. Oke, nah ini contoh huraian. Tengok, kita punya huraian. Oke, raja merupakan kuasa tertinggi dalam kerajaan. Oke, ini satu contoh ya. Kita tengok contoh macam mana calon ini menjawab. Oke, yang pertama, raja merupakan kekuasaan tertinggi dalam kerajaan. Tengok, saya sudah sebut tadi kan, tidak ada masalah pun sebenarnya. Kalau kita tengok di sini ada raja, di sini ada kerajaan. Maksudnya sama ada dia ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka ataupun dia alam Melayu, maksudnya dia adalah saling berkaitan. Oke, kemudian kita tengok huraian yang kedua, raja menjaga keamanan rakyat. Oke. Jadi maksudnya 1, kuasa tertinggi dia dapat marka, dan yang kedua menjaga keamanan. Oke. Dalam huraian yang pertama ini kita lihat pelajar ini dia asingkan. Oke, 1 huraian ya. Boleh kita buat, tidak ada masalah, itu tetap dapat, itu pun boleh diberi marka. Dan dalam huraian yang kedua kita lihat pelajar ini menggunakan kata hubung ya untuk mencantumkan 2 huraian dalam 1 ayat. Ini pun sebenarnya boleh dibuat ya, sebab itu pelajar perlu menguasai kata hubung ya. Kata hubung ni kalau paling mudah, kalau saya akan buat kabus lah ya. Kabus yaitu kerana, agar, bagi, untuk, supaya ya. Nah, ada juga orang tulis dabus, dia tidak mau kerana, dia tulis dan pun boleh juga. Oke. Bila kita lihat sejak kata hubung ni, maka secara tidak langsung kita akan maklum bahawa kemungkinan besar di dalam 1 ayat itu ada 2 huraian. Dan bila kita lihat memang betul ada 2 huraian. Yang pertama ialah rakyat menunjukkan taat setia, dan yang kedua tidak menderhaka. Nah, jadi dia dapat di sini 2 marka, di sini pun 2 marka, jadi dia sudah boleh dapat 4 marka di sini dan 2 marka di sini. Oke. Jadi di sini pun sebenarnya ada banyak dia punya skema ya. Ini saya ambil daripada
skema modul iPro. Jadi kamu sebenarnya tidak perlu pun ingat semua nih, sebab maksimum paling tinggi pun marka 8, kan? Jadi kalau kau sudah ingat 4 fakta ini, tinggal hanya perlu cari sekurang-kurangnya 1 huraian, ataupun kalau mau selamat 2 huraian. Jadi tak perlu pikir ataupun mau ingat terlalu banyak fakta ya, sedangkan kita punya marka paling tinggi hanya 8 saja. Oke. Nah, ini kita lihat di sini, ini adalah huraian yang secara detail. Oke, kita sudah ambil yang paling simple, yang paling mudah untuk pelajar ingat. Oke, kalau kita lihat dari segi huraian ini, oke, ada huraian ini huraian khas ataupun skema yang khas khusus untuk kerajaan alam Melayu ya. Ya, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh terus tanya ya. Oke, ada untuk yang ini skema nih, dia khas untuk apa nih, kerajaan alam Melayu. Kemungkinan ada huraian-huraian di sini yang tidak sesuai untuk Kesultanan Melayu Melaka. Jadi cikgu buat satu rumusan di mana cikgu cari benda yang mudah untuk kamu, yang mana kedua-dua kedua-dua kerajaan ini boleh menggunakan huraian yang sama. Seperti yang cikgu bagi tahu tadi, oke, raja, pemerintah sebuah kerajaan. Oke, gunakan ayat ini boleh digunakan pakai untuk jawab kerajaan alam Melayu untuk raja, dan guna juga ayat ini boleh guna huraian untuk Kesultanan Melayu Melaka. Jadi di sini boleh dapat 1 marka, kemudian raja dibantu oleh pembesar pun 1 marka. Jadi dua-dua kerajaan sama ada alam Melayu ataupun Kesultanan Melayu Melaka, kedua-duanya dibantu oleh pembesar. Oke, kemudian kita boleh tengok juga undang-undang juga mempunyai huraian yang sama, yaitu kesejahteraan sesebuah negara, mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat, panduan dalam pentadbiran. Bila pelajar belajar, pelajar hanya perlu ulang kaji ataupun baca berkali-kali jawaban ini, kemudian buat highlight ya, buat highlight, dan inilah yang sebenarnya pelajar perlu ingat ya, perlu ingat sebab ini adalah dia punya codingnya ataupun dia punya marka yang kita akan berikan sekiranya pelajar membincangkan tentang kesejahteraan, mengukuhkan kerajaan, melindungi rakyat, dan panduan. Dan kalau kita lihat di sini, pelajar pun sebenarnya sudah boleh dapat marka yang banyak. Tengok sini 1 fakta, 2 huraian, di sini 1 2. Jadi 1 plus 2 ini pun sudah boleh dapat 3 marka. Sini 1 plus 1 2 3 4 plus 4 sudah boleh dapat 5 marka. Jadi kalau kita campur dua-dua, maksudnya dua ciri ini pun kalau pelajar pelajar kuasai, sebenarnya dia sudah boleh dapat 8 marka. Oke, kemudian kita tengok di sini ada contoh. Oke, ini contoh pelajar boleh lihat kemudian di mana contoh ini dia berbeza. Ya, maksudnya pelajar yang mempunyai daya ingatan yang kuat ataupun dia boleh ingat benda-benda ini, dia boleh guna pakai sebab ini juga akan dapat marka. Cuma kalau kita lihat kedua-dua contoh ini dia berbeza. Jadi satu yang paling penting di sini adalah pelajar perlu tahu apa contoh untuk kerajaan alam Melayu dan apa contoh yang sesuai berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Mungkin Kesultanan Melayu Melaka cukup mudah untuk pelajar berikan contoh berkaitan dengan undang-undang di Melaka, yaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Sebab tajuk ini memang populer ya, di tingkatan 2 pun pelajar ada belajar ya berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka, jadi tidak ada masalah. Oke, kemudian kita boleh tengok juga wilayah pengaruh juga dia punya huraian pun sama juga, yaitu merujuk kepada kawasan pemerintahan raja yang diterima 1 marka dan diakui rakyat. Nah, di sini pun boleh dapat 2 marka ya, 1 2 1. Jadi 1 plus 2 sama dengan 3. Oke. Ini huraian yang boleh dipakai untuk menerangkan wilayah pengaruh di bawah kerajaan alam Melayu dan juga boleh digunakan pakai untuk menerangkan Kesultanan Melayu Melaka. Oke, seterusnya ialah rakyat. Rakyat pun sama, ini juga adalah huraian yang boleh dipakai untuk kedua-dua kerajaan, yaitu taat setia, tidak menderhaka, dan mematuhi undang-undang. Di sini pun pelajar sudah boleh dapat
1 fakta, 2, 3 huraian. Oke. Jadi 4 markah belum termasuk contoh. Jadi kalau pelajar bagi contoh, dia boleh dapat lagi 1 markah untuk contoh, jadi boleh dapat 5 markah. Oke, kedaulatan ke lambang kebesaran hanya ada dalam Kesultanan Melayu Melaka. Ini adalah pilihan kepada pelajar. Kalau pelajar mau ingat, silakan. Oke, kalau boleh sebaik-baiknya ingatlah walaupun minimum. Mungkin kita ingat saja. Oke, apa itu kedaulatan? Oke, kedaulatan ini senang kita mau ingat. Kenapa senang? Sebab ini memang ada di dalam bab 1 ya, berkaitan dengan kedaulatan. Oke. Jadi dia punya huraian itu memang merujuk kepada kuasa tertinggi. Nah, jadi cukup mudah ya, berulang-ulang pelajar belajar tajuk ini ada di bab 1 kedaulatan dan juga di bab 1 tingkatan 5. Oke. Kemudian lambang kebesaran merujuk kepada identity. Kalau susah untuk ingat identity, pelajar boleh terus beri contoh lambang kebesaran. Contohnya cap mohor, warna ataupun nobat. Nah, ini antara 3 contoh lah yang pelajar boleh jadikan sebagai contoh untuk dapatkan markah bagi lambang kebesaran. Oke, ini soalan SPM 2022 ya, tahun lepas. Tengok ya, 6 markah. Oke. Kalau pelajar kuasai apa ini? Kuasai fokus minimum ini, maksudnya pelajar sudah boleh dapat 6 markah ya. Nah, ini kita kena ingat untuk soalan bab 1 tingkatan tingkatan 4 ini dia ada 5A dan 5B. Kalau kita tengok 5B ini. Jadi 6 markah. Belajar satu bab sudah pelajar boleh dapat untuk soalan 5A dan 5B itu sudah boleh dapat 12 markah ya. Nah, 8 markah itu untuk soalan cebat. Jadi boleh dapat 20 markah. Itulah kelebihan kalau kita beri fokus kepada tajuk minimumnya. Oke. Jadi kita lihat di sini ini ciri-ciri negara bangsa. Jadi sama juga kan kalau kita tengok nih. Ada raja juga. Jadi raja itu tidak lari, kan? Sama juga. Tengok tadi kita ada bincang tentang tat setia pun ada, mematuhi undang-undang pun kita ada bincang. Oke, tengok ini diterima, akui sebiji, sama ya. Oke, undang-undang. Nah, ini kita pun sudah bincang juga tadi undang-undang laut dan juga hukum kanun Melaka. Oke, jadi tidak ada isu di sini. Cukup mudah untuk belajar dapat 6 markah. Hanya ambil balik sejak apa yang ada di dalam sini, belajar sudah boleh dapat 6 markah ya untuk untuk apa ini? Untuk ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Oke, ada soalan setakat ini untuk 1.1 dan 1.2 sebelum cikgu masuk ke tajuk yang ketiga, yaitu 1.3 keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Ada soalan? Jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Yes. Oke, kita terus kepada tajuk 1.3 ya. Oke, 1.3. Oke, 1.3 nih ini fokus ya untuk tahun ini ya. Tahun ini kita memang fokus di sini yaitu di bawah tajuk undang-undang ya. Oke, sebab tahun lepas ini sudah keluar keunggulan sistem pemerintahan, bukan tahun lepas ya, yang SPM tahun inilah ya, tapi untuk tahun 2022 punya student. Jadi tahun ini kita akan fokus bukan bermaksud kita tidak ambil kisah ya tentang tajuk keunggulan sistem pemerintahan ini. Cuma kalau yang ini kita kuasai 100%, yang undang-undang ini dia 200%. Ini kita akan lebih tumpuan lah di situ ya, yaitu Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka. Tapi oleh karena ini fokus minimum, maksudnya saya tidak akan skip ya, tajuk-tajuk ini. Semua bab 1, bab 2, tajuk 9 ini kita akan
kupas secara detail step by step ya. Oke. Apa perbezaan antara kedua-duanya? Ya, jadi keunggulan sistem pentadbiran ini merujuk kepada macam mana pentadbiran ataupun pemerintahan itu dijalankan di dalam kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Ya, manakala undang-undang ini pula ialah peraturan-peraturan yang digunakan pakai di Melaka, yaitu ada dua, satu yaitu Hukum Kanun Melaka dan satu lagi ialah Undang-Undang Laut Melaka. Oke, jadi saya pergi dulu kepada sistem pentadbiran. Oke, jadi di dalam sistem pentadbiran ini ada dua perkara yang penting kita perlu ingat. Yang pertama ialah Sultan sebagai pemerintah yang tertinggi yang mengetuai pemerintahan, berkuasa dalam segala aspek seperti hubungan diplomatik dan agama. Itu yang pertama, Sultan. Dan yang kedua yang kita perlu ketahui ialah pembesar 4 lipatan ya. Pembesar 4 lipatan ada 4 orang lah sebab 4 kan. 4 lipatan yaitu bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan juga laksmana ya. Jadi keempat-empat ini ada dia punya peranan. Maksudnya kalau kita ingat 4 pembesar lipatan ini kita sudah boleh dapat 4 marka. Campur setiap satu ini satu huraian 4 marka, maksudnya kita sudah boleh dapat 8 marka. Kalau dia bagi soalan secara umum tentang sistem pentadbiran, kita boleh dapat marka lagi untuk Sultan, mengetuai pemerintahan, berkuasa dalam segala aspek, contohnya hubungan diplomatik dan agama. Di sini pun kita sudah boleh dapat 4 marka juga. Jadi 4 campur 8 marka, maksudnya pelajar sudah boleh dapat 12 marka ya. Oke. Ini soalan yang tahun lepas berkaitan dengan keunggulan sistem pentadbiran ya. Dia mau 6 marka saja. Cukup mudah. Pelajar hanya ingat pembesar 4 lipatan ini. Ini 1 marka, 2 marka, 3 marka, 4 marka. Sudah dapat 4 marka. Ingat 4 nih sudah dapat 4 marka. Oke, tadi saya juga sebut Sultan, ingat Sultan. Oke. Sudah dapat 5 marka. Oke. Belum masuk dia punya huraian, kita boleh tengok di sini bendahara. Bendahara ini adalah ketua pentadbir. Oke. Bendahari, ini bendahari cukup mudah lah untuk pelajar kan. Bendahari ini macam mana kita mau ingat? Ingatlah bendahari di sekolah. Oke, bendahari ini biasanya dia akan menguruskan keuangan kan kalau di sekolah. Jadi keuangan di dalam sistem pemerintahan Melaka adalah menguruskan perbendarahan. Oke, Temenggung nih dia punya jawatan kalau sekarang lebih kurang macam ketua polis ya. Jadi dia jaga keselamatan kota Melaka. Oke, manakala Laksmana ini sama jawatannya seperti Panglima Angkatan Laut. Jadi tugasnya ialah menjadi Panglima Angkatan Laut. Jadi itu pun sebenarnya pelajar sudah boleh dapat lebih daripada 5 marka. Dan satu lagi yang pelajar boleh dapat marka berkaitan dengan kawasan pegangan, yaitu kawasan pentadbiran yang diberikan oleh Sultan kepada pembesar dan juga sistem pemerintahan peringkat pusat di mana Sultan berkuasa dalam semua perkara seperti yang kita bagi tahu yaitu hubungan diplomatik dan juga agama. Oke, jadi fokus yang utama yang pada malam ini kita mau bincang adalah undang-undang ya. Jadi sebelum ini pun cikgu sudah ada share soalan dalam grup dan mana-mana pelajar yang jawabannya kita akan bincang pada malam ini. Kita akan bagi dia untuk mengikuti kita punya program ini secara percuma. Jadi nanti kita akan message lah pelajar yang bertuah tadi ya. Oke, di dalam undang-undang ini yang pertama pelajar perlu ingat, ingatlah beri penekanan tentang tajuk ini. Yang pertama pelajar perlu ingat, di Melaka ini ada 2 undang-undang ya. Satu Hukum Kanun Melaka. Dia ini lebih fokus kepada daratannya. Kemudian satu lagi adalah Undang-Undang Laut. Jadi bila kita sebut Undang-Undang Laut, maka dia sudah pasti berkaitan dengan kelautan ya. Jadi 2 undang-undang. Oke, kemudian kita mau tengok apa persamaan dulu ya. Persamaan itu yang paling mudah.
Sebab bila kita belajar nih, apapun yang kita belajar, kita cari yang paling mudah. Sebenarnya ada banyak perbezaan di antara undang-undang hukum kanun Melaka dengan undang-undang laut. Contoh pun kita boleh tengok di sini ya. Ini jenayah, bidang kuasa sultan, pembesar, kekeluargaan, ekonomi. Ada 1, 2, 3, 4. 4 dia punya perkara yang utama ya. 4. Kemudian di dalam undang-undang Laut Melaka dia ada nakoda, pelayaran, jenayah, percukaian. 4 juga. Tapi ada berbeza, ada yang sama. Jadi untuk memudahkan kamu sebagai pelajar, kita cari yang sama ya. Supaya kita ingat satu dalam masa yang sama, kita boleh jawab kedua-dua soalan. Jadi apa yang sama di antara undang-undang Laut Melaka ini dengan hukum kanun Melaka? Salah satu yang paling mudah kita bincangkan di sini adalah berkaitan dengan jenayah. Itu sama ya. Kemudian yang hampir sama yaitu ini, kuasa sultan dan pembesar ya. Sebab tadi saya sebut hukum kanun Melaka ini di daratan. Jadi di daratan itu yang berkuasa adalah sultan dan juga pembesar. Manakala undang-undang laut ini dia di kelautan, maka yang paling berkuasa di laut ini adalah nakoda. Ini ada persamaan. Maksudnya walaupun dia berbeza tapi ada persamaan. Tapi jenayah itu hampir sama. Kemudian bila kita tengok lagi, apa lagi persamaan yang ada di antara kedua-dua undang-undang ini? Yang pertama kita boleh tengok kedua-duanya adalah berasaskan syariah dan juga hukum adat ya. Dan kedua-duanya juga untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi undang-undang ini kalau kita lihat di awal-awal tadi kita bincangkan tentang ciri-ciri kerajaan alam Melayu dan juga Kesultanan Melayu Melaka memang ada dibincangkan dengan undang-undang, dan undang-undang itu memang ada dinyatakan berkaitan kesejahteraan. Jadi tidak ada isu di situ. Maksudnya pelajar boleh ingat uraian untuk undang-undang di sini ya. Kemudian kita tengok pula apa yang sama tadi adalah berkaitan dengan jenayah ya. Jadi kedua-dua undang-undang ini kedua-duanya ada membincangkan tentang jenayah. Jadi kalaulah soalan ini minta tentang hukum kanun Melaka, contohnya dia bagi tahu macam kalau soalan kita tengok di sini, jelaskan undang-undang Kesultanan Melayu Melaka. Maksudnya soalan itu soalan yang umum ya. Maksudnya pelajar boleh bincangkan kedua-dua undang-undang ini ataupun fokus kepada hukum kanun Melaka sahaja ataupun undang-undang Laut Melaka sahaja. Tapi kalau dia minta saja, dia beri spesifik, contohnya terangkan hukum kanun Melaka, maka tidak ada isu di situ sebab pelajar boleh terangkan yang sama. Ini sama dan juga jenayah sama. Kalau soalan minta tentang undang-undang laut pun tidak ada isu juga sebab pelajar juga boleh terangkan tentang yang ini sama dan juga yang ini pun sama juga. Jadi apa yang samanya yang jenayah nih? Di dalam jenayah itu kalau kita tengok uraiannya di dalam modul iPro tuh, jenayah ini memang ada banyak uraian berkaitan dengan jenayah dan memang ada perbezaan di antara penerangan berkaitan dengan jenayah dalam hukum kanun Melaka dan juga undang-undang laut. Tapi sebagai pelajar yang bijak, kita cari persamaannya. Dan bila kita tengok sebenarnya ada persamaannya, yaitu yang pertama, jenayah yang dibicarakan di dalam hukum kanun Melaka adalah berkaitan perbuatan menggugat ketentraman. Dan ini juga dibicarakan di dalam Undang-Undang Laut Melaka, termasuklah keharmonian. Jadi di sini pun pelajar sudah boleh dapat 2 markah. Ya. Nah, itu kalau dia tidak bagi jenayah, maksudnya kalau dia bagi jenayah, kalau dia tidak bagi jenayah, maksudnya ini poin faktanya pelajar boleh dapat 1 markah untuk fakta dan huraiannya ialah perbuatan menggugat ketentraman dan keharmonian. Kemudian pelajar boleh bagi contoh yaitu membunuh dan mencuri. Ada banyak perbuatan jenayah yang diberi contoh di dalam kedua-dua undang-undang ini, tetapi bila kita analisis kita dapati bahwa ada jenayah yang sama yaitu membunuh dan mencuri. Ini dapat kita lihat berdasarkan kepada pasal
5.1 dan pasal 5. Ini pun cukup mudah untuk belajar. Sebab apa? Bezanya hanya satu. Ya, di sini pasal 5.1, di sini pasal 5. Jadi macam mana pelajar mau ingat supaya tidak terkeliru nanti pasal 51 ini Undang-Undang Laut Melaka kah atau Hukum Kanun Melaka. Jadi caranya kita ingat ya, Hukum Kanun Melaka ini undang-undang yang pertama, ini undang-undang yang kedua. Jadi 5.1 itu merujuk kepada undang-undang pertama yaitu Hukum Kanun Melaka. Dan kita boleh lihat di sini kedua-duanya membincangkan tentang hukuman bunuh. Okay? Hukuman bunuh ini hukuman bunuh, ini hukuman mati. Kedua-dua boleh pakai, tidak ada beza. Sebab bunuh memang mati, mati itu adalah hukuman bunuh. Okay? Cuma yang bezanya satu ialah membunuh tanpa pengetahuan raja, ini di darat. Dan kalau di kapal, di atas di lautan ialah membunuh orang di atas kapal. Ya. Jadi walaupun ada perbezaan sedikit, tapi saya rasa itu cukup mudah untuk pelajar ingat apabila pelajar paham tentang konsep daratan dan juga kelautan. Ya. Ingat semula yang berkuasa di daratan adalah raja, di laut adalah nakoda. Oke, kemudian yang kedua tadi saya sentuh ialah berkaitan dengan bidang kuasa ya. Bidang kuasa sultan dan juga pembesar serta peranan nakoda. Walaupun dia ada perbezaan sedikit, tapi sebenarnya dua-dua membicarakan tentang peranan. Satu peranan sultan dan pembesar, satu lagi peranan nakoda. Dan peranan sultan dan pembesar ini sangat mudah untuk pelajar ingat, sebab ini secara tidak langsung sangat berkaitan dengan pembesar 4 lipatan. Tengok kita boleh nampak contoh pun bendahara dan temenggung. Ambillah contoh temenggung. Sebab daratan dan temenggung ini peranannya ialah menjaga keselamatan kota Melaka. Manakala di undang-undang laut pun kita boleh lihat di sini, kita boleh mentionkan sebagai raja ya. Tengok raja. Nakoda itu diibaratkan sebagai raja dalam pelayaran dan segala nasihatnya itu ataupun arahannya itu perlu dipatuhi. Jadi secara tidak langsung tidak ada isu ataupun tidak ada masalah untuk pelajar ingat undang-undang ini. Nah, kalau pelajar yang rasa-rasa dia boleh ingat semua, maka teruskan boleh ingat tentang kekeluargaan, boleh ingat tentang percukaian ya. Di dalam modul iPro semua ini kita beri huraian yang detail ya, itu kekeluargaan pun ada. Oke, kemudian cukai pun ada juga. Jadi tidak ada isu di situ. Oke, ini dia punya perbezaannya. Undang-undang, hukum kanun Melaka, undang-undang laut. Oke, yang sama dua tadi saya sebut. Oke, kemudian yang berbeza satu ialah ekonomi, percukaian. Tapi sebenarnya ada kaitan juga nih kan, ekonomi dengan percukaian, kemudian kekeluargaan dan pelayaran. Oke, jadi kalau pelajar mau ingat yang ini dengan lebih detail, pelajar boleh rujuk modul iPro muka surat 14 ya. Kita ada terangkan di situ. Oke. Jadi sebelum kita pergi kepada huraian ini, kita tengok ini ya, artinanya. Oke. Nah, jadi soalannya ialah jelaskan sistem perundangan yang diamalkan oleh Kerajaan Kesultanan Melayu. Kalau kita tengok sebenarnya ada dua soalan ya yang saya kemukakan. Sekejap ya, saya akan share dulu. Kita bincangkan terus soalannya. Oke. Kita tengok di sini ini soalannya. Soalannya ialah jelaskan sistem perundangan yang diamalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Oke, kalau kita tengok soalan 1 dan soalan 2 ini. Oke. Soalan 1 dan soalan 2 nih, kalau nampak macam seolah-olah berbeza kan? Soalannya berbeza. Nah, tapi sebenarnya jawabannya adalah sama. Cuma yang satu nih, kalau kamu dapat soalan begini, ini mesra lah. Ya, soalan mesra. Sebab
dia tidak ikat pelajar. Maksudnya pelajar dia bagi kebebasan untuk bincangkan sama ada dari aspek hukum kanun Melaka ataupun dari aspek undang-undang Laut Melaka. Boleh dibincangkan kedua-dua, okay, sama ada mau bincangkan secara keseluruhan tentang hukum kanun Melaka ataupun undang-undang Laut Melaka ataupun mau bincang ke kedua-duanya, okay, boleh dapat 6 markah. Okay. Cuma yang soalan yang kedua ini tidak ada pilihan ya, maksudnya pelajar tidak boleh bincang satu aspek saja, sebab dia sudah pecahkan kepada 3 markah untuk hukum kanun Melaka dan undang-undang laut 3 markah. Jadi maksudnya pelajar perlu bagikan penerangan tentang hukum kanun Melaka. Dan hukum kanun Melaka ini tidak diberi markah, tapi kalau di sini kalau pelajar bagi tahu okay, sistem perundangan yang diamalkan oleh Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ialah hukum kanun Melaka, pelajar sudah boleh dapat 1 markah. Oke, berbeza di sini sebab undang-undang itu sudah diberikan, jadi tidak ada markah. Yang ada markah apabila pelajar menjelaskan apa kandungan ya hukum kanun Melaka 3 markah dan apa kandungan undang-undang laut Melaka 3 markah. Oke. Kita tengok ini adalah jawaban daripada apa ini Atina ya. Jadi tahniah ya kepada Atina, nanti kita akan hubungi dia. Oke. Kita hanya terima kita sudah pilih 1 jawaban daripada perempuan. Yang banyak sebenarnya jawaban daripada perempuan. Lelaki tidak ada yang hantar, jadi kita tidak ada wakil jawaban daripada lelaki lah, yang ada hanya perempuan ya. Oke. Kita tengok soalannya ialah jelaskan sistem perundangan yang diamalkan oleh Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi kata tugasnya ialah jelaskan, maka pangkal ayat akan bermula daripada sistem. Jadi bagus ya, Atina bagus sebab dia mulakan pangkal ayat itu daripada sistem perundangan yang diamalkan oleh Kerajaan Melayu Melaka. Okay, dia ada penyambut jawaban di sini, yaitu ialah hukum kanun Melaka. Dia dapat 1 markah untuk hukum kanun Melaka. Okay, kemudian ada kata hubung di situ dan undang-undang Laut Melaka 1 markah. Jadi dia sudah boleh dapat 2 markah di situ. Okay, kemudian dia terangkan hukum kanun Melaka mengandungi 44. Okay, 44 walaupun dia tidak tulis pasal, tapi 44 ini pun kita boleh bagi markah sudah ya. Tapi sebaik-baiknya tulislah 44 pasal berkaitan jenayah. Oke, dia ada contoh di sini jenayah, bidang kuasa sultan dan pembesar, kekeluargaan dan ekonomi. Biasanya jenayah ini dalam satu dalam satu skema. Jadi kita hanya bagi 1 sahaja ya. Oke. Undang-undang Laut Melaka pula, kalau boleh tambahlah. Undang-undang Laut pula mengandungi 25 pasal, oke, 1 markah di sini. Oke, sebaik-baiknya kalau cikgu punya cadangan, oleh karena soalan ini adalah soalan esei, maka sebaik-baiknya undang-undang ini kita tulis jadi perenggan yang baru ya, supaya nampak 1 perenggan itu berkaitan dengan hukum kanun Melaka dan 1 lagi perenggan itu berkaitan dengan undang-undang Laut Melaka. Tapi kalau tulis macam ini pun sebenarnya tidak ada kesalahan. Cuma dari segi kekemasan dan memudahkan pemeriksa ya untuk memeriksa kamu punya skrip jawaban. Oke. Kemudian berkaitan peranan nakoda ya. Kalau dia tulis jenayah sejak pun sebenarnya dia sudah boleh dapat markah di situ ya. Oke. Kedua-dua undang-undang ini adalah berasaskan syariah dan hukum adat. Oke. Kedua-dua undang-undang ini juga menjamin kemakmuran. Oke. Kepatuhan kepada undang-undang oleh rakyat akan mewujudkan kesejahteraan. Oke, jadi kita tengok berapa markah yang diperolehi oleh si Athena ya. 1, 2, oke, 3, 4, oke, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia dapat 10 markah, sedangkan maksimum untuk markah ini hanya 6. Jadi dia dapat 6/6 ya. Berdoalah kepada semua pelajar yang ada pada malam ini, semoga soalan ini keluar ya dalam pemeriksaan, jadi mudah untuk kamu dapat markah ya. Oke. Jadi kita tengok di sini, ini contoh, salah satu lagi contoh jawaban. Oke, tengok soalannya. Oke, ini secara umum ya, secara umum. Oke.
secara umum. Yang ini mungkin di soalan itu minta tentang hukum kanun Melaka saja, ataupun dia minta tentang undang-undang Laut Melaka. Jadi tengok soalan, berdasarkan kepada soalan inilah baru kita akan tentukan dia punya pangkal ayat, sama ada kita mau fokus secara umum ataupun secara khusus, sama ada hukum kanun Melaka ataupun undang-undang Laut Melaka. Oke, jadi kalau kita tengok dari segi marka, ini 4 marka saja kan? 4 marka. Oke, adakah perlu kita jawab begini banyak ya untuk 4 marka? Ya. Jadi sudah pasti tidak perlu. Sebab saya yakin bila kita jawab soalan ini, jawaban ini melebihi daripada 4 marka. Dan yang paling masalah di situ ialah sudah pasti dia akan ambil masa yang lebih. Kalau kita tengok ini soalan esei, patutnya kita selesaikan 4 kali 1.2 menit bersamaan dengan 4.8 ataupun kita bundarkan kepada 5 menit saja kita perlu selesaikan kalau dia punya marka 4. Kalau tadi contohnya kita ambil 6 marka, jadi 6 marka ini lebih kurang 2.4, lebih kurang 7.2 menit ya. Lebih kurang kita boleh habiskan 8 menit. Jadi 8 menit saya rasa tak perlu lah begini banyak ya. Sebab kita mau 6 marka saja. Jadi saya rasa sampai sini pun sudah memadai. Jadi itu semua adalah bergantung kepada kebijaksanaan pelajar. Oke, macam mana pelajar mengurus masa. Bukan soal pelajar, kebetulan pula soalan ini kita sudah bincangkan dan keluar dalam peperiksaan, maka masih fresh lagi dan pelajar boleh terangkan secara terperinci tentang soalan ini tanpa mengambil kira sama ada pengurusan masa itu dipatuhi ataupun tidak. Bukan begitu ya. Pelajar yang bijak dia kena patuhi masa. Sebab selalunya bila kita patuhi masa, kita tulis itu saya yakin bahwa isi yang kita tulis itu sudah memadai, malahan mungkin lebih daripada yang sepatutnya ya. Oke, ada soalan setakat ini 1.3. Oke, ini pula adalah huraian untuk, saya ingat yang soalan huraian dari sini sampai sini lebih kurang juga dengan huraian yang diberi sampai sini lebih kurang juga huraian yang diberikan oleh Athena. Oke, mungkin yang pelajar boleh tengok yang inilah. Ya, nanti kita akan screenshot skrip ini dan kita akan share kepada pelajar yang hadir dalam siri 1 ini. Oke, saya buka soalan setakat ini. Kalau ada soalan untuk tajuk ini, tajuk yang fokus, yang penting. Mungkin ada yang masih lagi keliru, tidak tahu macam mana membuat pangkal ayat, dan tidak tahu macam mana menentukan marka, berapa perlu huraian, berapa perlu fakta, boleh kemukakan ya. Ada persoalan? InsyaAllah pelajar-pelajar yang join ya kelas pada malam ini, kita ada satu lagi perkara yang sangat penting, yaitu full mark ya, full mark untuk kertas 1. Di situ juga akan kupas macam mana pelajar boleh skor kertas 1 ya. Sebelum ini kita sudah bincang tentang fokus kertas 2, jadi tidak lengkap sebenarnya pembelajaran kita kalau kita hanya memberi fokus kepada kertas 2 saja. Jadi kita mesti kuasai kedua-dua, yaitu kertas 1 dan juga kertas 2. Oke, tidak ya? Oke, cukup teruskan. Oke, ini pun juga tajuk yang kita fokus. Ya, ini pun 200% juga ya. Sebab ini pun belum juga keluar daripada, belum lagi pernah disoal dalam pemeriksaan. Nah, tapi tajuk ini sebenarnya cukup mudah ya, cukup mudah, yaitu soalan mungkin dia akan tanya lebih kepada siapa dan apa dia punya peranan. Dua inilah, siapa dan peranan. Oke. Siapa ini? Dua saja dia mau, yaitu pemerintah dan juga rakyat. Nah, jadi juga sudah bagi jawaban di sini. Oke, ini mungkin kalau soalan ini pun keluar, saya rasa dia akan dalam bentuk Roman lah ya, sebab ini tidak perlu diurai. Jadi pelajar cuma perlu ingat, oke, golongan pemerintah, sultan, pembesar. Nah, ini dua ini wajib lah kan, sebab ini kita sudah bincangkan, yaitu dalam sistem kerajaan Melaka ada sultan dan juga pembesar 4 lipatan.
Oke, kemudian kerabat raja dan juga ulama. Oke, kemudian rakyat kita pecahkan kepada dua. Rakyat biasa, oke, ini cukup mudah untuk belajar ingat. Peniaga, petani, dua ini kalau boleh ingat pun sudah cukup. Dan juga hamba ya. Hamba raja, hamba berhutang, dan hamba biasa. Oke, kemudian yang kedua ialah peranannya yang kita perlu mau tahu. Peranan sultan, peranan pembesar, dan peranan rakyat. Rakyat saya rasa tidak ada masalah ya. Sebab rakyat kita sudah bincang. Kalau kita tengok ciri-ciri kerajaan alam Melayu ada dibincangkan tentang apa ini? Tentang rakyat, yaitu mematuhi arahan, okay, dan juga taat setia. Lepas itu tidak menderhaka. Maksudnya untuk rakyat ini sepatutnya tidak ada isu di situ. Sebab kamu sudah tengok jawaban daripada ciri-ciri. Nah, ini cuma tambahan saja kita boleh tengok di situ, yaitu menjadi tentera dan juga menyumbang tenaga kerja, ya, kerahan tenaga kerja seperti membina istana dan jalan. Oke. Kemudian sultan ini pun sebenarnya tidak ada isu juga di situ. Oke. Nah, jadi kita boleh ambil yang mana yang paling mudah. Oke, satu yang paling mudah ialah perpaduan. Ya, sebab perpaduan ini adalah isi yang sangat banyak dibincangkan di dalam sejarahnya. Malahan kalau soalan-soalan kebat itu, perpaduan ini kita biasanya akan jadikan yang utama. Maksudnya mesti ada perpaduan di dalam jawaban kita. Oke, yang kedua kita mau ambil apa? Kita ambil keselamatan. Oke, kenapa keselamatan? Sebab keselamatan ini sama maksudnya dengan keamanan. Oke. Ini pun sama juga ya. Tekniknya pun sama. Kalau contohlah kita soalan itu minta peranan golongan peranan sultan lah. Contoh dia minta peranan sultan dan timbul kekeliruan ataupun confuse. Mana satu nih ya? Ini peranan sultan kah ataupun peranan pembesar? Maka tulis ya kedua-duanya. Maksudnya tulis peranan sultan menaungi keselamatan rakyat, peranan sultan memelihara keamanan, peranan sultan mewujudkan perpaduan, peranan sultan membekalkan tentara. Itu andai kata pelajar ada kekeliruan lah. Oke. Yang mudah lagi kita tengok di sini ialah kemakmuran dan kestabilan negara. Oke. Kenapa mudah? Sebab semua ini ada di dalam perisik. Oke. Apa yang ada dalam perisik ada di dalam huraian untuk sultan. Jadi pelajar boleh ingat. Tengok di sini ya, perpaduan. Oke. Kemudian K ini ialah kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik. Jadi maksudnya sudah boleh dapat 3 marka di situ. Oke. Kemudian untuk pembesar nih, selain kita boleh ingat keamanan, yang paling mudah kita ingat ialah perantara. Kenapa perantara? Sebab kita boleh lihat di sini pembesar ini letaknya di tengah-tengah antara sultan dan juga rakyat. Nah, nampak kan? Jadi dia adalah orang tengah, okay, untuk menyampaikan apa saja masalah rakyat kepada sultan. Dan kita boleh lihat di sini tentara dan juga tenaga kerja ini yang cari adalah pembesar. Maksudnya pembesar yang akan cari tenaga kerja untuk membina istana, dan pembesar juga yang akan mencari rakyat untuk menjadi tentera. Oke, jelas ya semua untuk tajuk yang ini? Ini cukup mudah lah untuk belajar kan, peranan golongan pemerintah dan juga rakyat ini. Oke, yang terakhir lah daripada Cigo, yaitu soalan kebat ya. Ini cukup ambil soalan kebat berkaitan dengan wadat ya. Jadi ini kamu boleh tengok di dalam di dalam buku teks berkaitan dengan wadat. Okay. Wadat ini adalah perjanjian di antara sang purba, dan juga Demang Lebardaun ya. Ini adalah karya agung ya. Masa cikgu dulu belajar tingkatan 6, ini kita punya subjek untuk sastra ya. Karya agung. Jadi soalan ini yang pertama dia minta pelajar baca maklumat dalam petikan. Oke, petikan ini
ini adalah salah satu soalan stimulus yang paling banyak, di soal di dalam pemeriksaan SPM nih. Selain petikan adalah poster dan juga gambar. Satu lagi adalah pernyataan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk stimulus yang paling banyaklah di soal. Tapi walau macam mana pun pelajar perlu kuasailah semua jenis bentuk stimulus. Kita pun ada satu slot juga percuma untuk stimulus ini, yaitu selepas siri yang ketiga. Mana-mana pelajar yang ikut kita punya bengkel stimulus, kita akan bagi percuma, yaitu membincangkan secara keseluruhan bentuk-bentuk soalan stimulus yang boleh disoal ya di dalam SPM ini. Jadi yang seterusnya kita tengok soalan. Selepas kita baca petikan ini, kita tengok di sini. Yang pertama ialah dia mau maklumat yang terkandung dalam petikan tersebut. Dia mau maklumat yang terkandung. Apa maklumat? Jadi maklumat ni pelajar perlu cari apa yang penting di dalam maklumat tersebut. Itu kita panggil sebagai isi yang tersurat. Maksudnya isi tersurat ni apa yang pelajar boleh tengok. Contoh, saya ambil contoh. Kita tengok di sini yang kita boleh tengok ialah derhaka. Derhaka. Apa lagi yang penting di situ ya? Contohnya tidak boleh mengubah perjanjian ya. Kemudian apa lagi yang penting? Cari semua yang penting di situ, pelajar keluarkan dulu ya. Kalau rasa-rasa susah mau cari, tanda sajalah mana-mana. Jangan buat zalim, pun boleh juga. Kemudian tadi mengubah perjanjian sudah. Kemudian kita boleh tengok di sini dibalikkan Allah. Maksudnya ni mendapat balasan ya daripada Allah, dibinasakan Allah. Jadi bila kita tengok di sini yang kita highlight ni, yang penting apa yang kita highlight ni kalau boleh lebih daripada 6 perkataan. Sebab biasanya maklumat ni dia punya markah 4, jadi kita mau lebih daripada 6 ya. Kalau banyak lagi bagus. Jadi pelajar akan jadikan itu sebagai maklumat yang tersirat ya, maksudnya yang kita boleh nampak. Kemudian yang kedua kita boleh nampak di sini ada dan, maksudnya ada dua perkara penting yang pelajar perlu kemukakan. Satu maklumat dan satu lagi ialah komen ya. Satu lagi ialah komen. Jadi komen ini biasanya komen ini dia tidak ada di dalam maklumat itu. Tetapi dia adalah huraian yang tersirat untuk maklumat tersebut. Maksudnya kita ulas, kita mau huraikan maklumat itu. Contohnya kenapa tidak boleh menderhaka? Kenapa kita tidak boleh mengubah perjanjian? Jadi maklumat yang tersirat ini kita akan ulas dalam bentuk komen sebabnya. Jadi itu kita boleh panggil sebagai isi yang tersirat ya. Jadi kalau kita tengok di sini, ini adalah rumusan daripada maklumat yang tersurat. Ini maklumat tersurat. Dan yang ini adalah komen kita. Jadi macam mana cara kita mau jawab? Dia ada dua cara. Satu, kita bagi maklumat dan juga komen. Maksudnya kita boleh buat secara selang-seli, maklumat, komen. Tapi yang paling bagus ialah kita buat dulu satu perenggan tentang maklumat yang terkandung, dan satu lagi perenggan kita buat komen. Kenapa kita buat secara dua perenggan? Sebab kalau kita buat secara dua perenggan, maksudnya kita buat dulu maklumat baru komen, kita tidak terikat. Ya, maksudnya ada kebebasan di situ. Kita boleh tulis mana-mana maklumat ini secara tidak ikut urutan. Begitu juga dari segi komen. Tetapi kalau kita buat maklumat komen, maka dia mesti match. Maksudnya kalau taat setia, kenapa mesti taat setia? Dia punya komen mesti tepat. Tidak menderhaka,
kenapa tidak meneraka mesti tepat. Jadi memang banyak yang perlu pelajar kena ambil kira di situ ya, terutama dari segi idea. Jadi kalau mau mudah, maksudnya kita boleh terangkan dulu maklumat, kemudian selepas maklumat itu baru pelajar boleh beri komen. Jadi inilah antara maklumat yang terkandung ya. Nanti pelajar boleh buatlah. Oke, maklumat yang terkandung dalam petikan tersebut berkaitan. Oke, biasanya cikgu kata kunci jawaban untuk stimulus ialah berkaitan ya. Nah, ini selalu cikgu bagi tahu lah. Ya, berkaitan ya. Jadi maklumat yang terkandung dalam petikan tersebut berkaitan perjanjian antara Sang Sapurba dengan Demang Lebar Daun. Oke. Di dalam perjanjian ini dinyatakan tentang taat setia kepada raja dan rakyat tidak boleh menderhaka kepada raja karena takut terkena tulah. Itu contoh uraian. Oke. Selepas itu habis satu perenggan, baru belajar buat perenggan yang kedua yaitu komen saya. Oke. Oke. Komen saya kita seharusnya menepati janji. Oke. Oke. Kemudian boleh juga bagi cadangan. Oke. Kerajaan sepatutnya perlu menggubal akta derhaka. Sebelum ini kita tidak yang ada akta hasutan kan? Akta hasutan. Nah, jadi mungkin kita boleh cadangkan ini sebagai ini komen ini pun boleh juga kepentingan, boleh juga cadangan, tidak ada masalah. Sebab ini kan komen dia aspek yang sangat luas. Komen ini lebih bagus berbanding kalau dia bagi itu oke jelas berikan kepentingan, ataupun berikan cadangan saja. Jadi kalau begitu dia terikat. Maksudnya kau mesti terangkan tentang kepentingan saja ataupun tentang cadangan saja. Tapi kalau komen dia lebih mudah. Kita boleh beri cadangan, kita boleh beri kepentingan, kebaikan dan sebagainya. Nah, contohnya kita tengok yang pertama komen saya kita mesti menepati janji. Kemudian kita juga boleh bagi cadangan. Seharusnya kerajaan perlu menggubal undang-undang supaya rakyat taat kepada raja dengan memperkenalkan akta derhaka. Nah, jadi ini setakat ini tidak ada lagi akta derhaka. Jadi kita boleh cadangkan. Itu yang penting jawaban itu munasabah. Maksudnya boleh diterima secara logik, maka itu boleh diterima. Yang tidak boleh kalau idea kita itu tidak logik ya. Kemudian rakyat mesti patuh kepada perlembagaan ya. Kemudian menghormati institusi beraja. Kenapa kita perlu hormati institusi beraja? Karena raja ini menjaga keselamatan rakyat ya. Raja ini dia menaungi rakyat. Jadi kita perlu hormati institusi beraja karena dia jaga keselamatan kita. Dan raja juga mewujudkan perpaduan. Buktinya kalau kita tengok apabila berlakunya rusuhan kaum antara rakyat, maka peranan raja di situ sangat penting ya, sebab raja lah orang yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan rusuhan ataupun pertelingkahan kaum ini. Jelaskah tentang cikgu punya penerangan berkaitan dengan macam mana cara kita jawab soalan kebat berdasarkan stimulus ini? Kalau saya tulis 5 maklumat, 3 komen. Soalannya ialah tulis 5 maklumat. 3 komen. Jadi markanya 8 dia beritahu. Ya, boleh dapat 8 marka ya. Boleh dapat 8 marka. Ada lagi? Dia boleh 4 pun boleh. Kalau yang sebaiknya kalau boleh biarlah lebih lah. Ya, mungkin di sini 5, di sini 5, ya. Boleh. Ada lagi? Cuma kalau kita tengok yang tahun sebelum ini, tahun yang tahun yang 2021 dia tidak boleh 5, ya. Maksimum 4 saja untuk maklumatnya. Maksudnya kalau 2021 pelajar tulis 4 5, maka dia akan dapat 4 campur 3. Jadi dia cuma dapat 7. Tahun ini boleh. Tapi kalau dia punya maklumat hanya 2 saja,
tapi dia punya komen 6, nah itu boleh dapat 8 marka. Maksudnya komen ini lebih penting. Ini berbanding dengan maklumat. Yang penting mesti ada maklumat dan ada komen. Ya. Jadi kalau mau selamat, sebagai itu untuk yang lebih selamat, kalau boleh biarlah lebih 5 maklumat dan 5 komen. Ataupun kalau tidak ada idea, kasih lebih di komen. Sebab komen itu lebih utama, yang tersirat itu lebih utama berbanding yang maklumat yang terkandung. Oke, Akmal, jelas? Oke, ada soalan lagi? Jadi apa yang penting, kamu perlu buat skrip lah, ya. Ini sekarang nih cikgu bagi kamu dalam bentuk dalam bentuk poin, ya, dalam bentuk poin-poin saja. Jadi untuk memudahkan kamu, maka perlu kamu buat satu skrip jawaban, biasakan diri kamu untuk tulis. Jadi bila nanti exam, soalan-soalan stimulus ini mudah untuk kamu tulis, sebab kamu sudah biasakan diri kamu untuk membuat skrip-skrip jawaban. Bukan saja setakat stimulus, apa sih soalan, struktur kah ataupun essay kah, pelajar perlu latih diri, perbanyakkan buat aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan penulisan skrip ini. So itu lebih baguslah melatih untuk kamu menulis satu huraian yang cukup bagus. Oke, ada lagi soalan? Kita ada lebih kurang 7 menit lagi, ya. Oke, ada lagi soalan? Oke, di kesempatan ini cikgu ingin mengucapkan tahniahlah kepada semua pelajar yang hadir pada malam ini. Kita nampak macam tajuk ini cukup mudah, ya, cukup mudah. Bab 1 kan, baru bab 1, ada banyak lagi bab, tapi ini yang paling mudah, ya. Sebenarnya tidak, ya. Yang penting ialah kita tahu apa yang perlu kita fokus, ya. Kadang-kadang soalan mudah pun pelajar tidak boleh jawab. Okay. Cikgu mesti ambil komen lebih kah untuk dapat 8 markah? Itu sebaik-baiknya. Maksudnya kalau boleh komen itu lebih daripada maklumat, ataupun sekurang-kurangnya paling sedikit pun 4 maklumat, 4 komen, ataupun mungkin juga boleh 3 maklumat, 5 komen. Itu paling minimum lah untuk dapat 8 markah. Ya, tapi kalau saya syorkan biar lebih lah, mungkin 5 maklumat, 5 komen. Sebab kadang-kadang mungkin kamu anggap itulah maklumatnya dan itulah komennya, tapi sebenarnya bukan. Tidak ada di dalam skema pemarkaan, ataupun itu bukanlah jawaban yang munasabah. Jadi kalau ada ekstra, maksudnya kalau ada salah satu yang salah, sekurang-kurangnya masih ada lagi jawaban-jawaban lain yang boleh bantu kamu untuk dapat markah penuh. Oke? Okay. Boleh jelas, Nurul? Oke, minta nanti ya jawab soal selidik pool itu, sama ada apa yang cikgu sampaikan pada malam ini boleh membantu kamu lah, ya, untuk memahami tajuk ini. Oke, ada lagi soalan? Oke, kesimpulan. Itu terbaik, ya. Itu cikgu pun hampir terlupa, ya. Terima kasih Razman. Ini satu yang perlu, ya, sebenarnya. Cikgu lupa mau cakap. Oke, untuk soalan kebat, essay, ya, bukan struktur, ya. Untuk soalan kebat wajib ada kesimpulan ataupun inference, ya. Jadi maksudnya kalau kamu sudah terangkan 4 maklumat, 4 komen, sudah 8 markah kan, tambah lagi kesimpulan, dia sudah boleh dapat 9 markah. Oke, inference ini ataupun kesimpulan ini dia sangat memainkan peranan penting, sebab dia boleh menyelesaikan masalah berkaitan dengan sistem pemarkahan lah. Sebab bila ada kesimpulan, kita punya jawaban itu, kalaupun skrip jawaban itu dinilai secara satu betul satu markah, kita dapat markah, ataupun dia dinilai secara lamsam mengikut rubrik pun kita boleh dapat aras 4, yaitu 7 hingga 8 markah untuk jawaban yang ada inference. Oke, bagus lah Razman. Oke, mesti ada kesimpulan untuk soalan kebat essay yang 8 markah. Struktur setakat ini tidak wajib lah, tapi kalau dibuat akan dapat markah juga.
Oke. Ya, cuma perlu berhati-hati ya, sebab sekarang ini pun kalau kita tengok ada juga soalan stimulus yang berdasarkan peristiwa sejarah. Maksudnya pelajar tidak boleh jawab ikut munasabah, tidak boleh. Mesti pelajar paham apakah situasi ataupun apakah peristiwa sejarah yang berlaku pada masa itu. Contohnya kalau gambar komunis umpamanya, pelajar kena paham. Nah, jadi jawaban pelajar mesti berkaitan dengan situasi tersebut. Nah, ini semua kita akan jelaskan selepas siri yang ketiga. Jadi mana-mana pelajar yang join siri ketiga, insya Allah kita akan beri penerangan tentang tajuk tersebut. Oke, ada lagi soalan? Cukup kalau ambil bulat-bulat dibinasakan oleh Allah diterimakah? Oke, kalau kita ambil bulat-bulat, mungkin kita ambil apa ini dibinasakan oleh Allah. Tapi ayat yang sebelum itu, maksudnya yang di sini nih, kita sudah ada ubah suai, maka tidak ada masalah. Itu dianggap sudah mengubah perkataan yang ada di dalam petikan. Yang tidak boleh kalau kita salin bulat-bulat semua nih, sebiji salin balik, itu tidak boleh. Tapi kalau separuh sudah ubah, yang lain kita kekalkan, itu tidak ada masalah. Oke, ada lagi soalan? Oke, kalau tidak ada soalan lagi, Cikgu akan serahkan kepada moderator. Jadi Ibu ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang memberi perhatian untuk sesi slot malam ini, siri yang pertama. Walaupun yang join pada malam ini tidak sampai lebih kurang dalam 40 orang saja, tapi itu satu permulaan yang baik. Kita harap pelajar-pelajar boleh share maklumat-maklumat yang diperolehi pada malam ini, sebab kita akan masuk satu lagi tajuk penting di dalam tajuk 9 itu, yaitu bab 2 ya, nasionalisme.